أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dirahmati Allah, Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi Allah Taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan keampunan daripada Allah, yang mana di akhirnya Allah Ta'ala janjikan kepada kita pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, bersyukur kita pada malam ini sekali lagi Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, untuk kita solat Aisyah berjamaah. Dan tadi solat maghrib berjamaah bagi yang buka puasa di sini tadi ni. Dan sekarang kita sembahyang Aisyah berjamaah. Pahala sembahyang Aisyah berjamaah sama dengan kata Rasulullah, orang yang solat Aisyah berjamaah pahalanya seolah-olah melakukan amal ibadah separuh malam. Tu dia, sembahyang Aisyah tu pahalanya seolah-olah buat amal ibadah separuh malam. Apatah lagi kita duduk di 10 malam yang terakhir. Sebab itu kata ulama, siang dalam bulan yang biasa tak sama dengan siang dalam bulan Ramadan. Malam pada bulan yang biasa tak sama dengan malam dalam bulan Ramadan. Dan malam dalam bulan Ramadan tak sama dengan satu malam yang terdapat pada 10 malam yang terakhir, namanya malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Apa dia kelebihan Lailatul Qadar? Kalau kita faham malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, nescaya kita takkan pergi mana. Sebab apa? Sebab malam Al-Qadar adalah malam penentuan qadar Allah ke atas kehidupan kita semua. Sebab pada malam Al-Qadar itulah ditentukan oleh Allah, adakah kita ni akan hidup lagi pada tahun hadapan. Dan pada malam Al-Qadar inilah ditentukan kepada kita penyakit apa yang akan menimpa kita pada tahun berikutnya. Apakah musibah yang akan menimpa kita. Dan pada tahun berikutnya juga ditentukan rezeki kita. Sebab itu disebut oleh Allah dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah, kata Allah, malaikat
termasuk malaikat Jibril alaihissalam, dengan izin Tuhan mereka untuk menjalankan tanggungjawab, iaitulah menentukan qadar kepada setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah. Sebab tu 10 malam yang terakhir, di antara saranan yang disebut kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila Siti Aisyah bertanya, apakah yang perlu aku buat seandainya aku bertemu dengan malam Al-Qadar? Maka sabda Nabi SAW, berdoalah banyak-banyak kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya kamu, wahai Allah, adalah penerima taubat, dan kamu adalah suka menerima taubat. Ampunkanlah segala dosa-dosa. Pasal apa Nabi suruh kita ni minta doa kepada Allah supaya diampunkan dosa kita? Sebab orang yang banyak dosa, kata ulama, akan menyempitkan rezeki. Nabi kata orang yang banyak dosa, rezeki dia sempit. Orang yang banyak dosa, dia payah untuk mendapat ilmu Allah. Dia main mengaji boleh kata kerap, tapi tak boleh nak beramal dengan ilmu dia. Sebab apa? Sebab dosa banyak. Orang yang banyak dosa esok akan menyusahkan dia pada saat menghadapi sakaratul maut. Orang yang banyak dosa akan menyusahkan dia waktu berada di alam barzakh. Orang yang banyak dosa esok di hari akhirat, dia akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kiri. Orang yang banyak dosa di padang mahsyar, dia akan berenang di dalam peluh dia. Dan orang yang banyak dosa akhirnya akan dicampakkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Rupanya dosa ni direngkeh habis. Sebab tu Nabi sebut dalam 3 hadis, di hujungnya Nabi sebut 4 dosa. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, Nabi sebut, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang pertama Nabi sebut, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua Nabi sebut, barang siapa yang membangunkan Ramadan, yang menghidupkan Ramadan. Yang ketiga Nabi sebut, barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. 3 hadis Nabi sebut 4 dosa. Dosa kita hak mana? Hak telah lalu. Atau dosa kita hak mana? Dosa hak kita baru balik waktu. Kita baru balik waktu tu semayang, bukan tahuan ni. Patutnya waktu tu semayang 5 waktu cukup dah ni. Kena cukup dah. Tapi kita semua tahu kalau jenis rumah tu dekat dengan benda. Kalau main time ikut kereta, dia galah sokak tu dia ikut kereta start daripada bila? Start pada pagi pun nak balik maghrib dah tiup. Dengan baju kadang-kadang tak pakai pendek tu lah. Naik jalan selisih dengan rumpah telur, dia kan nak dekat. Pasal sama naik dengan rumpah tu. Balik-balik tu semayang apa pula. Hadirin hadirat buaya rahmat Allah sekalian. Dosa waktu tu banyak. Dan kita pun tahu dah, kita ni semayang cukup 5 waktu bila, kita pun tahu dah. Bayangkan kalau Allah Ta'ala ambil nyawa kita waktu tu. Allahu Akbar. Dan bila masuk saja 10 malam yang terakhir, adanya Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut malam dalam Al-Quran ada 2 jenis malam. Malam yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
Laila. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam juga, tapi Allah Ta'ala sebut malam dengan Laila. Apa beza dia Lailan dengan Laila? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala sebut malam dalam bahasa Arab Lailan. Kenapa Allah Ta'ala sebut Lailan? Sebab peristiwa Isra wal Mi'raj dia tak berlaku sepanjang malam, tetapi sedikit daripada malam. Nah, maknanya apa dia? Maknanya berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj itu, dia bukan berlaku seluruh malam, tapi sedikit daripada malam. Sebab tu bila Nabi cerita kepada orang yang berada di Mekah, termasuk sahabat sendiri pada waktu tu, ramai iman dia mula goyah. Sebab Nabi kata, aku pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, kemudian turun balik main Masjidil Aqsa, balik main pula ke Masjidil Haram dalam keadaan satu malam. Maka sahabat tak boleh terima. Termasuklah orang yang ada pada waktu itu pun tak boleh terima. Sebab perjalanan kalau naik unta daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau pi saja naik unta memakan masa 80 hari. Jadi bila Nabi sebut satu malam, orang tak percaya. Sebab tu Allah Ta'ala rakamkan dalam peristiwa Isra, tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada waktu tu, hang percaya ke tak percaya ke, wajib beriman. Maknanya wahyu datang untuk memandu akal manusia. Sebab manusia dipegang tali merah. Kemudian dalam surah Al-Qadr pula Allah Ta'ala sebut malam juga, tapi Allah Ta'ala sebut perkataan Arab malam, iaitulah Laila. Apa maksud Laila? Laila ni malam juga, tapi malam dalam malam Al-Qadr, malam Lailatul Qadar, dia berlaku seluruh malam. Maknanya malam Al-Qadar dia start daripada bila? Start daripada terbenam matahari sampailah salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya sejahteralah malam itu sehingga terbitnya fajar. Maknanya malam Al-Qadar itu dia berlaku seluruh malam. Start daripada bila? Start daripada terbenam matahari. Kita dulu ingat Lailatul Qadar tu mula tengah malam. Kan? Padahal dia mula waktu kita buka puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pahalanya 1000 bulan. Habis makan kenyang, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, 1000 bulan. Maknanya kebaikan yang kita buat malam tu, pahala dia 1000 bulan. Allahu Akbar. Cuma kita kena ingat, bila buat kebajikan pada malam Lailatul Qadar, pahala dia 1000 bulan. Kalau buat maksiat, hak ni yang kita cek balik, kita muhasabah balik. Waktu kita baru balik itu, banyak mana dah kita tinggal solat, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Kita pun boleh tengok anak-anak muda kita, lepas buka puasa dia pergi mana? Dia pun main surah mayang maghrib lah. Kalau hadi latih dia kecil sembahyang, Alhamdulillah. Tapi banyakkan mana? Habis buka puasa, start motor keluar pada rumah, duduk tepi jalan, duduk sembah. Lepas tu duduk buat duduk buat tu sampai pergi rumah. Ni kita balik terawih lagi, dia tak balik. Dia nak balik pergi rumah, pukul 3 lagi. Balik rumah makan sop. Lepas tu lepas subuh tidur. Kerja dia puasa mayat. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Hak ni yang ramai. Pasal kita
didik anak-anak kita, kata almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz rahimahullah, waktu dia main ceramah kat kami di Pondok Sungai Karangan. Dia kata, ingat bila kita latih anak-anak kita berpuasa, dalam masa yang sama jangan lupa latih mereka untuk sembahyang. Pasal hari ini ramai ada orang puasa, ramai. Tapi ramai tak sembahyang. Pasal apa? Tuan Guru, almarhum Tuan Guru suruh ajak kita, anak kita puasa, dalam masa yang sama dia suruh ajak sembahyang. Sebab Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara keji dan munkar. Sekarang orang dia seronok, anak dia umur 6 tahun puasa cukup, dia cerita ke orang, ni anak saya 7 tahun puasa cukup. Ya, anak di belakang dia gelak. Kenapa? Dia kata kenapa? Sebab kata almarhum Tuan Guru, siapa yang ajak anak dia berpuasa, dalam masa yang sama dia tak latih sembahyang, dia seolah-olah sedang melatih anak-anaknya untuk menipu. Sebab anak kita cerdik, tangan selalu ada handphone. Dia buka tengok TikTok, oh cara lagu ni nak mohon kata puasa. Dia buat apa? Dia masuk bilik ayam, dia tutup pintu rapat, dia rejam kepala dalam kok, dia telah ayam. Dia keluar lagi, dia buat letih macam nak mampu, tak mampu ya. TikTok pun seronok, tak saya puasa. Yang dia keluar dia kena bohong lama mana. Dan ada orang bila dia buat dalam keadaan tidak ada ilmu. Bila orang tanya dia, "Wei, puasa ni pasal apa?" "Oh, aku puasa ni sebab nak bayar." Pasal dia duduk pegang kecil-kecil dulu ni. Kalau ayah kita kata apa? Siapa tak puasa tak boleh dia duduk pegang tu pedang. Itu yang ramai nanya orang puasa tapi tak sebab. Nak tengok mereka ni ramai waktu bila? Nak tengok mereka ni hakim tak sembahyang ni, puasa saja, tapi mereka main sembahyang waktu bila? Waktu sembahyang hari raya. Dia main tu semat pada kita lain. Aku ayu dengan baju bulan bintang, dengan samping dia, dengan songkok sengit, main di depan pegang main. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis takbir ada aku tengok Syekh. Ya. Tadi nak main sembahyang, tak nak main sembahyang raya tadi. Ya. Subuh mayang. Ya. Subuh pun tak sebab. Tak main. Sembahyang subuh ni wajibkah sunat? Wajibkah sunat? Wajib. Dia balik sampai rumah pukul 4 pagi, 5 pagi lah. Lepas tu duduk sembang, kita jalan sesok jam rumah lebih kurang, pergi cari kuih apa. Lepas tu dengar azan subuh, as-salatu khairun minan naum. Lepas tu dia duduk penyak, tak tidur lagi kan? Esok nak bayar-bayar. Pakat tidur habis minum sekok pun tak bayar subuh. Esok pagi pergi tujuh duduk ni jalan kau dapur. Ni tak ada apa kan nak makan sebab nanti sembahyang sunat hari raya Aidilfitri, kena sunat makan dulu. Tak makan kena orang pula. Buka-buka tudung tengok ada rendang satu bangku, ambil cukup lah. Dan surau kita pun boleh buat satu ujung tu, buat satu tembok, bubuh dengan kain jadah apa semua. Kan? Lepas tu AJK seorang tunggu kat pintu surau. Tanya, pakai smart lagi tak? Yang smart. Ni nak main sembahyang raya? Ya, nak sembahyang raya. Tadi sembahyang subuh tak? Tidak sembahyang. Jika tidak sembahyang, kami sediakan satu tempat di sana. Habis sembahyang subuh baru main sembahyang raya. Sebab kata ulama, siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, kemudian dia tak bertaubat kepada Allah, tiba-tiba dia main nak solat sunat 2 hari raya, maka hukumnya kata ulama adalah haram. Kenapa haram?
183, di hujungnya Allah Ta'ala sebut la'allakum. Apa maksud la'allakum? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bukan Allah Ta'ala kata dengan berpuasa itu dia akan jadi orang yang bertakwa. Dah, kalau setakat puasa saja, sembahyang dah, jadi dah orang bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa maksud dia melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Sembahyang Allah Ta'ala suruh dah, tak buat. Puasa Allah Ta'ala suruh dah, suruh buat. Tiba-tiba tinggal satu sembahyang tak buat. Jadi orang bertakwa kan? Lepas tu jadi apa tak? Jadi takwa. Tak jadi takwa, jadi takwa. Sebab tu Ramadan mai banyak kali dalam hidup kita. Duk lagu tu. Sembahyang tak pernah cukup. Sebab tu kata ulama, jangan kita jadi penyembah Ramadan. Jangan jadi penyembah Ramadan. Time Ramadan yang ada, bila akhirnya Ramadan, selamat hari raya maaf zahir batin. Tak tahu bagaimana dah. Ada yang kita takut. Sedangkan Ramadan adalah madrasah untuk kita memperbaiki diri kita, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab tu kita masih ada lagi Ramadan, dan kejarlah Lailatul Qadar, kata Rasulullah, pada malam-malam yang ganjil. Pendapat Imam Ghazali rahimahullah, seandainya puasa jatuh pada hari Selasa ataupun Jumaat, maka Lailatul Qadarnya adalah 27 Ramadan. 27 lepas lagi? Tak lepas lagi. Ada peluang lagi. Kalau sebelum ni kita lepas malam 21, 23, 25, kita ada lagi malam 27 dan 29. Kejarlah sungguh-sungguh. Sebab kita semua tak pasti sama ada kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Siapa yang yakin kata dia nak jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang? Angkat tangan. Nak bagi dua ni. Siapa pun tak yakin. Kita pun tak tahu, termasuk saya Hadu cakap ni pun tak tahu sama ada nak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Sebab tu kejar sungguh-sungguh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, sebenarnya dia telah melepaskan segala kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya pada tahun tersebut. Maknanya orang yang terlepas malam Al-Qadar, maknanya dia telah melepaskan segala kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya pada tahun tersebut. Dan tanda-tanda orang yang dapat malam Al-Qadar, di antaranya bila dia buat amal ibadah, tiba-tiba terasa perasaan sebab, perasaan sayu di hatinya, lalu mengalirkan air mata. Itu tanda-tandanya Malaikat Jibril alaihi salam sedang menyelami hatinya. Dan bila dia berdoa lalu menangis, keluar air mata. Subhanallah. Ini tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar. Lagi tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, bila berakhir saja Ramadan, maka dia dapat rasakan satu persatu doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda-tanda orang yang diampunkan dosa oleh Allah lepas berakhirnya Ramadan, iaitulah akhlak dia jadi baik. Mata dia bila dia nak buat maksiat, maka akal akan berfikir terlebih dahulu, benda yang aku nak buat ni Allah Ta'ala marah ataupun tidak. Semua anggota tubuh badan dia akan melakukan kebaikan. Sebab tu sabda Nabi SAW, celakalah manusia yang apabila Ramadan datang kepada dia, kemudian Ramadan pergi meninggalkan dia dalam keadaan Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kurniakan sifat takwa dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita. Sabda Nabi SAW, ada 2 zikir untuk mendapatkan redha Allah dalam bulan Ramadan.
Yang pertama kata Rasulullah, banyakkan menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, banyakkan menyebut astagfirullah. Dan dua lagi kata Rasulullah, kamu amat-amat perlukannya dan kamu kena banyak sebut dalam bulan Ramadan. Apa dia? Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga. Ya Allah, bebaskan kami berlindung dengan ya Allah daripada azab api neraka. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.